صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عمل لا يرفع ومن دعوة لا يستجاب لها. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada ilmu yang tidak manfaat, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada hati yang tidak pernah khusyuk, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada nafsu yang tidak pernah kenyang, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada amalan yang tidak diterima-Mu, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada doa yang tidak dimakbulkan, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada niat yang tidak ikhlas saat menuntut ilmu-Mu, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang memberi segala kebaikannya buat kita, rahmat dan kasih sayang, keberkatan dalam kehidupan kita muslimat insya-Allah. Kita bertemu lagi dengan tajuk kita 40 kisah menarik daripada Al-Quran. Hari ini kita bersama dalam muka surat 57 muslimat. Tajuk mereka yang dipaksa untuk kufur. Yakni apakah hukum kepada orang yang dipaksa untuk kufur. Dalam surah An-Nahl muslimat ayat 106. Ayat 106 surah An-Nahl di mana diterangkan dalam satu ayat tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man syaraha bil kufr sadra alaihim ghadabun min Allah wa lahum 'adzabun 'azim. Surah An-Nahl ayat 106. Sesiapa yang kufur kepada Allah sesudah ia beriman, maka baginya kemurkaan dan azab daripadanya, iaitu daripada Allah, kecuali orang yang dipaksa melakukan kekufuran sedangkan hatinya telah tenteram dengan iman. Maksud kata muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah di sebalik ni, di antaranya kita terangkan sedikit bagaimana orang yang kufur kepada Allah setelah mana dia beriman kepada Allah, kemudian dia kufur, nama dia murtad. Murtad, orang yang murtad termasuk orang yang halal darahnya. Orang yang boleh dihukum bunuh. Dibunuh bukan kerana, kalau ada orang bertanya tentang apakah Islam tidak kita kata hak kebebasan beragama, kan? Tidak meraihkan hak kebebasan beragama. Dia boleh dihukum bunuh ni bukan kerana bukan kita kata kerana soal peribadi murtadnya sahaja, tetapi sosialnya, di mana perbuatan murtadnya itu akan menular di kalangan masyarakat yang ada pada ketikanya, sekelilingnya pada ketika itu. Kerana apa? Kita kata masyarakat-masyarakat yang agamanya kurang, yang agamanya kita kata tidak memahami dengan sebaiknya, maka mereka ini akan lebih mudah untuk terpengaruh. Dia sampai jadi satu budaya muslimat, betul tak? Sampai jadi satu budaya, perbuatan murtad tu jadi satu fenomena, baik jadi satu perbuatan yang bukan terpencil lagi, tetapi jadi satu perbuatan yang kita kata nak dapatkan sesuatu yang lebih mudah keluar Islam. Macam itulah. Jadi perlu kita kata hukuman mati ke atas orang murtad ni bukan hanya fokus kepada tidak membenarkan dia untuk memilih agama sesuka hatinya, tetapi juga adalah faktor sosial yang kita kena tengok pada sekeliling kita. Sungguh muslimat, kalau kita tengok kalaulah kita kata undang-undang membenarkan dengan begitu mudah orang yang nak murtad,
pergi tukar je IC. Maka fenomena ini akan berleluasa. Bahkan dia akan jadi satu budaya. Seolah-olah dia menyamakan bahawasanya agama Islam ni sama macam agama lain. Suka-suka hati je nak keluar boleh, tak keluar tak apa. Macam tu kan. Jadi kita agama Islam adalah agama yang sangat eksklusif. Berbanding, tidak ada bandingan dengan agama-agama yang lain. Carilah kehebatan agama lain yang boleh mengalahkan Islam, kita tak akan jumpa. Jadi orang yang murtad ini bahkan bukan mendapat hukuman di dunia, bahkan di akhirat juga. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahawasanya sesiapa yang kufur pada Allah sesudah mana dia beriman, maka baginya kemurkaan. Kemurkaannya Allah Taala marah. Allah Taala marah sungguh kepada dia, kemurkaan. Bila Allah Ta'ala murka, tidak ada kebaikan lagi padanya. Dan azab Allah. Bermaksudnya orang yang murtad ini, dia bersama-sama dengan orang kafir. Dia bersama-sama dengan orang munafik. Yang mana dia akan duduk di dalam neraka Jahannam. Khalidina fiha abada. Dia akan duduk di sana selama-lamanya. Khalidina fiha. Kekal selama-lamanya. Sebab apa? Orang murtad, orang yang kafir kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maksud kata dia tak akan dapat rahmat Allah. Bila dia tak dapat rahmat Allah, maka dia tak akan masuk ke dalam syurga. Jangan mimpi untuk dia masuk ke dalam syurga. Walaupun nanti dia merayu, Ya Allah tolong aku. Suatu ketika dulu aku pernah kenal Islam. Aku pernah masuk Islam. Aku pernah kenal engkau, Ya Allah, suatu ketika dulu. Namun aku kembali, aku kafir. Maka kenangan-kenangan Islamnya itu tidak akan diberi pengampunan oleh Allah. Kalau dia murtad di dunia, diminta untuk dia kembali kepada Islam sebelum dia hukum. Kalau dia tidak kembali kepada Islam, tidak bertaubat, maka dia akan dihukum bunuh. Seandainya dia kembali kepada Islam semula, maka diterima taubatnya. Sebab apa? Di dunia ini tempat kita muhasabah, tempat untuk kita bertaubat, tempat untuk kita kembali kepada Allah. Walaupun segunung dosa kita masih ada kesempatan untuk bertaubat. Masih ada kesempatan untuk rasa menyesal. Masih ada kesempatan untuk rasa diri kita ni bergelumang dengan dosa. Maka pada saat kita bertaubat, kita kembali kepada Allah ketika di dunia, maka Allah Subhanahu Wa Taala menerima taubat kita. Allah Taala masih mengambil kira tentang amal ibadah kita. Tetapi setelah mana kita kembali ke akhirat, kita pergi ke kampung akhirat, kita berdepan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang yang murtad ini tidak akan dapat lagi kesempatan. Walaupun dia merayu kepada Allah untuk mengingatkan, Allah Ta'ala mengingatkannya tentang dia pernah menjadi orang Islam satu ketika dulu. Sebab apa? Di akhirat nanti bukan tempat muhasabah lah. Bukan tempat untuk bertaubat. Bukan tempat untuk menyesal. Tetapi di akhirat tempat untuk memberi ganjaran dan tempat untuk memberi balasan. Itu sebab hari akhirat, hari kiamat disebut hari Yaumul Jaza. Hari diberi pembalasan dengan apa yang telah kita lakukan. Semasa apa? Kita lakukan semasa di dunia. Dengan apa yang telah kita sedia waktu kita berada di dunia. Bekalan-bekalan apa yang kita bawa daripada dunia. Sama ada bekalan mukmin, bekalan orang bertakwa, bekalan orang yang beriman, ataupun bekalan kafir, bekalan munafik, bekalan orang murtad. Maka semua itu Allah Ta'ala akan adil seadil-adilnya. Allah Ta'ala bukanlah zalim, tetapi yang menzalimi adalah diri kita sendiri. Itu sebabnya kita kata agama Islam ni jelas. Innal haram bayyin wa innal halal bayyin. Yang haram jelas, yang halal pun jelas. Tak ada sana tersembunyi dan sebagainya, tidak ada. Itu sebabnya kita tidak dapat beri alasan kepada Allah nanti bahwasanya aku tak kenal pun. Tak sampai pun seru, sedangkan kita duduk dalam suasana tempat yang sampai seruan Allah melalui Al-Quran dan Hadis, melalui para anbiya, melalui para alim ulama yang disebut sebagai warasatul anbiya dan sebagainya. Jadi itu sebabnya Allah Ta'ala janji azab yang pedih bagi orang yang murtad. Dia dah kenal dah Islam, dah beri taufik dah diberi hidayah dah. Akhirnya dia tetap memilih untuk kembali kafir. Allahu Akbar, Masya Allah. Dia pilih untuk jauh daripada rahmat Allah. Dia pilih untuk berputus asa dengan rahmat Allah. Jadilah seperti mana syaitan muslimat.
Syaitan kalau kita tengok, iblis kalau kita tengok, Allahu Akbar. Mula-mula dia adalah hamba yang taat, betul tak muslimat? Hamba yang paling taat, hamba yang banyak ilmu, hamba yang segala amal salehnya Masya Allah melebihi para malaikat. Itu disebab dilantik menjadi ketua daripada orang-orang yang soleh, hamba-hamba yang soleh ketika itu. Allahu Akbar. Sampai satu ketika Allah Ta'ala cipta Nabi Adam alaihissalam, maka syaitan sendiri atas asbab sendiri jauh daripada rahmat Allah, tidak mahu tunduk kepada perintah Allah. Syaitan yang sombong, syaitan yang takabur, syaitan yang merasa dirinya lebih baik daripada makhluk yang lain. Maka syaitan inilah sebenarnya memilih untuk jauh daripada rahmat Allah. Sedangkan dia dah diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya dia memilih untuk tidak, aba wastakbara, dia pilih enggan. Kemudian dia takabur dengan Allah Subhanahu Wa Taala, enggan untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Kerana dia kata apa kepada Nabi Adam alaihissalam, dan kata-katanya itu dikomen hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani minan nar. Dia dicipta daripada tanah, sedangkan aku diciptakan daripada api. Maka mana lebih hebat tanah dengan api? Inilah IQ dia yang pertama, menandakan takaburnya, tingginya diri dia, sombongnya diri dia. Akhirnya dia kembali untuk kafir. Jadi orang yang murtad ni, sifat dia seumpama syaitan. Sifat dia seumpama iblis, yang mana asalnya dah diberi hidayah oleh Allah, diberi taufik oleh Allah, dah kenal dah Islam dengan sebaiknya. Akhirnya dia kembali untuk jauh daripada rahmat Allah, jauh daripada hidayah Allah, jauh daripada taufik Allah. Maka orang ini layak untuk dia mendapat azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan azab yang paling pedih. Azab yang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu berada di dalam neraka Jahannam selama-lamanya, bersahabat dengan syaitan, mendapat anugerah daripada syaitan, mendapat piala daripada syaitan, mendapat, kita kata, rumah istana-istana daripada api neraka yang berada di dalam neraka Jahannam bersama-sama dengan syaitan, bersama dengan orang munafik, bersama dengan orang kafir. Masya Allah, tabarakallah, Allahu Akbar. Moga-moga Allah Ta'ala jauhkan kita, diri kita, keluarga kita, suami kita, anak-anak kita, zuriat kita daripada tergolong orang-orang yang murtad ni, wal'ayazubillah. Jadi muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada kepengecualian dalam ayat ini. Kalau kita tengok secara umumnya, Allah Ta'ala sebut orang yang murtad ini Allah Ta'ala akan siksanya. Tetapi bila Allah Ta'ala sebut pula illa man kafara, kecuali orang-orang yang dipaksa, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, iaitu orang-orang yang dipaksa untuk melakukan kekufuran. Maksud kata untuk secara lisan ke, secara kita kata perbuatan. Sebab disebut di sini illa man ukriha wa qalbuhu, dipaksa melakukan kekufuran dengan hatinya. Sedangkan bukan dengan hatinya, sedangkan wa qalbuhu, dan sedangkan hatinya itu, wa ni sini bukan menunjuk dan, tetapi menunjukkan sedang. Sedangkan hatinya tenang, tenteram dengan iman. Hati dia sangat suka dengan Islam. Hati dia tenteram dengan Islam. Hati dia mendapat sakinah, kita kata ketenangan. Mutmainnun tu kita kata ketenangan yang paling hebat. Sebab apa Allah Ta'ala tak sebut sakinah di sini? Allah Ta'ala sebut mutmainnum bil iman. Bahawasanya orang yang memiliki hati yang tenang ini, hati yang ketenangan level pertama. Mutmainnum tu hati yang tenang, tu berada pada level yang pertama. Level yang pertama, yang mana bila orang yang memiliki hati yang mutmainnah, itu sebab kita panggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah kan, wahai orang yang hatinya tenang. Maksud kata ni, hati dia tenang walaupun dia duduk
di mana-mana tempat sekalipun. Kita ni kadang-kadang nak dapat ketenangan, kena ada tempat-tempat yang boleh memberi ketenangan. Betul tak, Muslimat? Ni, hari ni, ya Allah, kita kata kerja kita ni, sebenarnya kita hadapi hidup kita 24 jam ni, ada hari-hari yang ada waktu-waktu yang mana satu waktu tu paling tenang. Kalau ibu-ibu, kita sebagai orang ibu-ibu lah kan, ada waktu mana yang kita merasa paling tenang? Waktu datang kerja ke? Waktu duduk di rumah dengan baju kelawar ke? Kan? Waktu ada anak-anak ramai-ramai ke? Ataupun waktu sepertiga malam ke? Waktu mana yang kita paling tenang waktu tu? Mungkin kita boleh pilih. Ada orang dia suka tahu waktu kerja. Waktu kerja lah waktu dia paling tenang. Sebab apa? Dia boleh buat kerja dia dengan suka hati dia sebab dia suka bekerja. Jenis orang macam tu kan. Maka dia akan cari waktu bekerja tu. Kalau setakat nak OT tu biasalah. Sebab dia suka. Ada muslimat kata, ya Allah, janganlah Ustazah sebut waktu kerja. Waktu kerja lah waktu paling saya bilang masa je nak balik ni. Kan? Waktu mana tenang? Waktu saya berada di rumah. Waktu saya boleh masak-masak, jamu keluarga makan, nampak anak, nampak muka suami, nampak muka anak. Tenang. Ada orang macam tu. Dia tenang je. Waktu tu walaupun nampak dia kelang kabut buat kerja tapi hati dia suka. Ada orang dia serabut. Dia tak boleh. Ada anak, dia dapat hantar anak ke taska, dia balik kejap rumah Allah. Waktu tu paling best. Kan? Ada orang, dia suka waktu-waktu yang macam tu. Ada orang, dia tak suka pula waktu yang anak tak ada, suami tak ada, tapi dia suka waktu malam. Waktu sepertiga malam. Dia berada di atas jadah. Dia mengadu kepada Allah. Waktu tu hati dia tenang. Nak menunjukkan di situ adalah dipanggil sakinah, muslimat. Sakinah ni dia perlu kepada tempat untuk mencari ketenangan. Betul tak? Dia perlu contoh majlis ilmu. Nak dapat ketenangan hati, dia kena pergi majlis ilmu baru dia dapat ketenangan hati, maka dia akan dapat. Itu panggil sakinah. Orang nak dapat ketenangan. Itu sebab tu kita kata bila rumah tangga muslim ni disebut sakinah, mawaddah, warahmah. Dia dapat rumah tangga yang memberi ketenangan pada dia. Ada rumah tangga tak ada juga rumah tangga yang tak tenang. Pun ada kan, betul tak? Tapi ada rumah tangga yang memberi ketenangan. Itu tempat dia. Macam tu. Tapi bila tersebut mutmainnah ni muslimat, hati yang tenang ni, tak kisah dia duduk dalam suasana mana pun, dalam rumah tangga dia, dalam majlis ilmu, dalam tempat kerja dia, dalam suasana miskin dia, dalam suasana kekalutan dunia ni, dalam suasana fitnah dunia, hati dia tenang je. Maksud macam itulah. Sebab apa? Kenapa Allah Ta'ala sebut orang ni bila dipaksa untuk dia kafir sedang hati dia tu sangat tenang dengan Islam. Maksud kata dia tenang rupa-rupanya bila dia jumpa Islam, hati dia terdorong untuk Islam, tenang hati tu. Walaupun dalam Islam tu dia dipaksa. Dalam Islam tu dia disiksa. Dalam Islam tu dia ditekan ekonomi dia dan sebagainya. Tapi hati dia tenang. Cuma dia tak tahan pada siksaan. Maksud kata dia dipaksa untuk kafir. Sedangkan hati dia memilih Islam. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, akan tetapi sesiapa yang kita kata kecuali orang yang dipaksa melakukan kekufuran sedangkan hatinya tenang, tenteram dengan iman. Maksud kata orang ini tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang ini tidak akan diazab. Sebab apa? Hati dia cenderung kepada Islam, kepada iman. Hati dia tenang untuk memilih Islam. Tetapi dia dipaksa untuk melakukan perbuatan kekufuran, maka orang ini Allah Ta'ala letak tepi. Dikecualikan daripada azab Allah. Sedangkan pada ayat yang pertama tadi Allah Ta'ala kata nak siksa semua orang yang kembali murtad kafir kepada Allah. Kecuali Allah Ta'ala sebut orang yang dipaksa kekufuran untuk melakukan kekufuran. Kemudian akan tetapi
Walakin man syaraha bil kufri sadran fa'alaihim ghadabun minallah walahum adzabun azim. Akan tetapi sesiapa yang terbuka hatinya menerima kekufuran, maka atas mereka tertimpa kemurkaan daripada Allah dan mereka pula beroleh azab yang besar. Orang ni dia rela kufur. Dia berasa tenang pula dalam kekufuran. Dia rasa tak apa saja. Contoh kalau kita tengok agama-agama yang selain daripada Islam. Mereka rasa, kalau kita tanya dia, kamu tak rasa ke duduk dalam agama kamu ni, tak rasa ke macam ada something yang tak kena, yang melanggar logik akal. Contohlah kita kata agama-agama selain daripada Islam. Salah satulah kita kata agama-agama non-Muslim, mandi air yang kotor di sungai-sungai gangga, contoh dia kata suci kan, dia kata itu lagi menaikkan martabat. Kemudian tak mandi, melangkaui fitrah. Dan untuk mendapatkan makam-makam, contoh kan dalam agama mereka ada juga makam-makam dia. Dengan tak mandi, dengan biarkan bulu-bulu yang panjang, bukan bulu rambut saja muslimat, segala-gala bulu yang ada di tubuh badan dibiarkan panjang, berpuasa berhari-hari tanpa minum, makan dan sebagainya, yang kita kata sangat melangkaui, sangat melampau daripada fitrah manusia. Bila kita tanya dia kata, okey, kamu rasa macam tu okey kan? Dia kata okey je, tenang je. Inilah yang disebut dalam ayat ini. Man syaraha bil kufri sadran fa'alaihim. Maksud kata orang ni dia menerima kekufuran tu dengan hati dia yang terbuka. Dia anggap yang selain agama dia tu, kita kata agama yang sedang dia anuti selain daripada agama Islam, dia anggap sangat memberi kebaikan kepada dia, yang dia anggap macam tu. Maka orang yang macam ni hati dia terima. Ada juga orang yang asal dia bukan non-Muslim, muslimat kan. Dia rasa macam tak kena. Dalam agama dia sendiri dia rasa macam dia mesti kena cari juga kebenaran dia. Maka dia cari. Dia cari. Akhirnya dia akan jumpa kebenaran dalam Islam. Betul tak? Dia bukan contohlah. Bila dia mencari itu muslimat, bukan dia cari terus direct kepada agama Islam. Dia akan cari daripada agama-agama yang lain. Contoh asalnya di Hindu. Dia cari daripada agama Buddha. Dia cari daripada kebenaran daripada agama Kristian. Dia cari daripada agama banyaklah agama-agama Sikh dan sebagainya. Dia cari. Kemudian bila dia cari, dia akan cuba combine dengan agama dia. Akhirnya dia tak akan jumpa kebenaran. Orang yang macam ni, insya-Allah dia akan jumpa kebenaran dalam Islam dan dia akan masuk Islam. Sebab apa? Orang-orang yang begini Allah Ta'ala campak rasa susah hati. Masa saya biasa jumpa ada seorang muslimah ni, sebelum tu dia beragama Kristian, dia tinggal di Sabah. Masih dia dah masuk Islam, dia dah belajar tentang Islam. Kita cuba tanya dia. Saya tanya, akak boleh tak saya nak tanya? Masa tu saya masih student lagi lah. Saya tanya, akak masa akak agama Kristian dulu kan, akak ada makan, mestilah makan khinzir kan, makan benda-benda haram, kemudian pergi gereja setiap hari Ahad. Masa proses tu saya tanya dia, masa proses umur akak bermula daripada 12 tahun kan, sampailah kakak 20 tahun. Maksud kata 12 tahun, mungkin dalam 19 tahun lah dalam keadaan kafir tu. Sepanjang akak duk ikut ritual agama kan, mengamalkan agama-agama, mengamalkan ritual agama yang ada dalam Kristian tu, ada tak rasa something yang tak kena dalam hati? Dia kata pada awal masa umur 12 tahun sampai 15 tahun, masa tu dia rasa tak apa. Agama dia is okay sebab mak dia bawa pergi gereja setiap hari Ahad dan sebagainya. Masa tu rasa macam tak ada apa yang salah dalam agama Kristian. Kemudian bila umur dia mula mencecah 16 tahun, dia mula rasa ada something yang tak kena dengan agama dia. Dia mula tercari. Bermula daripada
gurunya yang mengajar di sekolah tu, guru tu adalah guru yang beragama Islam. Dia ikut pendidikan, kita kata kalau dia orang pendidikan moral, kan? Tapi dia kata bila masuk pendidikan macam kafar ni, contohnya bagi orang-orang yang belasan-belasan, dia ada juga kelas Islam dia tu di pendalaman sana. Mereka ada juga. Maka guru agama ni dia akan masuk. Maka kakak ni kata dia pun try nak dengar. Sebab hati dia terdetik. Ada rasa macam tak berapa nak kena dengan agama dia. Itu permulaan hidayah. Rupanya muslimat. Permulaan taufik daripada Allah. Dia pun dengar. Kemudian dia banding dengan agama dia. Dia banding. Bila ada perbandingan di sana, akhirnya dia rasa meronta-ronta nak tahu lebih jauh daripada tu. Akhirnya dia jumpa guru agama tadi. Dia pun tanya. Lebih mendalam. Akhirnya dia dibimbing-bimbing. Resmi umur 19 tahun masuk Islam. Allahu Akbar. Dan muslimat, hidayah taufik daripada Allah ni bukan hanya kepada orang yang kafir. Kepada kita yang Islam ni pun. Tu sebab tu kadang-kadang kita nak buat something, kita rasa ni tak patut ni. Itu. Kita dapat hidayah. Daripada ada orang selesa nama Islam, tapi dia bermaksiat pada Allah. Nama Islam dia mungkar. Dia punya rasuah, dia memang tak kisah. Dia punya keadaan dia makan duit haram, dia tak kisah. Itu bahaya. Sebab dia rasa tabu. Tabu tu maksudnya dah rasa tak apa dah. Benda macam tu bukan jadi satu kesalahan dah. Perbuatan-perbuatan tu bukan jadi satu kesalahan. Itu sebab bila kita tegur, dia rasa macam, kau ni. Macam tu lah lebih kurang kan. Tak ada salah lah. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Maksud kata hidayah taufik Allah ni datang kepada kita ni bertalu-talu sebenarnya. Setiap hari 24 jam kita sentiasa ditegur oleh Allah. Ditegur dengan apa? Dengan ilham. Ilham tu apa? Dalam hati kita. Hati kita ni Allah Ta'ala beri akal. Daripada akal tu kita boleh beza yang mana baik, yang mana tak baik. Betul tak muslimat? Jadi Masya Allah, Tabarakallah. Sedikit tafsiran daripada apa yang kita baca. Ada 3 keadaan kita tengok tadi kan. Okey, sekarang kita baca kisah di sebalik ayat ni muslimat. Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Diceritakan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an, ketiga Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Ketika Nabi berhijrah, lalu orang-orang musyrik menangkap. Masa Nabi berhijrah, maksud kata orang-orang du'afa, orang-orang lemah yang berada di kota Mekah ni, mereka ni kehilangan tempat bergantung. Mereka kehilangan tempat mencari kekuatan mereka. Sebab mereka adalah orang-orang yang lemah. Bukan orang-orang kenamaan yang masuk Islam. Rasulullah SAW pada tahun pertama, tahun kedua kenabian, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, baru Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk berdakwah secara terang-terangan. Pada tahun pertama, kedua dan ketiga Rasulullah berdakwah secara rahsia, secara sir. Itu sebab orang-orang yang masuk, yang ikut Rasulullah SAW adalah terdiri daripada golongan du'afa, golongan yang lemah, golongan golongan hamba, yang mana mereka ni bila mereka nak beribadah kepada Allah, mereka terpaksa pergi ke lereng-lereng bukit. Jauh daripada pandangan kafir musyrikin Mekah. Namun, keislaman itu kadang-kadang dapat dihidu oleh tuan masing-masing. Jadi, berlaku peristiwa yang sangat besar ketika mana Rasulullah SAW mula berdakwah secara terang-terangan. Saya ada cerita pada hari itu kan. Rasulullah diperintah untuk berdakwah secara terang-terangan, ditentang oleh Abu Lahab dan juga pembesar-pembesar Quraisy, musyrikin Quraisy yang lain. Kemudian sampailah Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk melakukan hijrah. Ketika mana Rasulullah melakukan hijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah. Muslimat, kita berada dalam musim maulid sekarang ni. Musim kelahiran baginda SAW. Banyakkanlah kita berselawat kepada baginda. Dan kita selitkan juga kisah-kisah sirah baginda SAW. Untuk menambahkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Untuk menyemai rindu kita. Untuk
menyemai semangat kita untuk berada bersama dengan Rasulullah SAW. Al-mar'u ma'a man ahbabta. Setiap seseorang itu akan dibangkitkan bersama dengan sesiapa yang dia cintai. Maka kita banyak-banyakkan baca sirah Nabi dan sebagainya. Di antaranya hari ini kita cuba selami di mana Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk melakukan hijrah, maka Rasulullah pun pergi. Ketika Rasulullah SAW pergi meninggalkan kota Mekah untuk sampai ke kota Madinah, lalu orang-orang musyrik ini mereka mengambil kesempatan untuk membantai orang-orang Islam yang berada di bawah kekuasaan mereka. Seperti mana Sayyidina Bilal bin Rabah, Khabbab, Ammar bin Yasir. Mereka ini, kalau Sayyidina Bilal adalah hamba kepada orang Umayyah bin Khalaf, kepada orang-orang besar kafir Quraisy di sana. Begitu juga Ammar bin Yasir merupakan bukan hamba, tetapi kita kata orang gaji lah, lebih kurang orang gaji, tetapi terdiri daripada du'afa, orang-orang yang lemah. Ammar bin Yasir satu keluarga berada di bawah orang-orang kafir Quraisy. Kalau kita tengok, biasa dengar lagu Sumayyah kan? Sumayyah adalah ibu kepada Ammar bin Yasir. Yasir adalah bapa kepada Ammar bin Yasir. Di mana mereka ini dihukum sekeluarga, disiksa satu keluarga. Wanita pertama yang syahid dalam Islam adalah Sumayyah, ibu kepada Ammar bin Yasir, yang disula oleh orang-orang kafir Quraisy. Allahu Akbar, matinya dalam Islam. Begitu juga Yasir, ayah kepada Ammar bin Yasir, adalah orang yang disiksa dengan sedemikian rupa. Begitu juga kepada Ammar bin Yasir. Kemudian mereka dipaksa oleh sekelompok para pembesar kaum musyrik agar keluar daripada agama Islam. Paksaan mereka ini berserta dengan siksaan. Bukan dipaksa, dipanggil dulu, kemudian dipaksa untuk keluar. Tidak. Bahkan berserta dengan siksaan demi siksaan. Allahu Akbar. Kemudian, dan kembali untuk menyembah berhala. Kalau dulu, mungkinlah Ammar bin Yasir dan keluarganya turut sama-sama menyembah berhala bersama dengan kafir musyrikin yang lain. Allahu Akbar. Maka kaum musyrikin juga mencaci Rasulullah SAW. Di samping mereka paksa Ammar bin Yasir untuk keluar daripada Islam, bahkan mereka juga memaksa untuk mencaci maki baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu Ammar bin Yasir melakukan apa yang telah mereka paksa ke atas dirinya. Maksud kata, demi tidak lain dan tidak bukan demi untuk menjaga keselamatan dirinya. Daripada disiksa, dipanjangkan siksaan kepadanya, sama ada kepada nyawanya dan sebagainya. Muslimat, Islam ni sangat baik. Islam ni sangat sempurna sebab Islam menjaga 5 hak ke atas diri manusia itu sendiri. Yang pertama, terhadap nyawanya. Itu sebab nyawa manusia ini haram untuk dibunuh. Nyawa manusia haram untuk dibunuh. Bukan mudah-mudah. Tak suka je bunuh. Tak suka je, marah saja, bunuh. Tak boleh. Sebab apa? Islam sangat menjaga hak. Yang paling utama adalah nyawa. Yang kedua, akal. Yang ketiga, harta benda. Yang keempat adalah maruah. Dan kelima adalah kita kata ada 5 semua. Nyawa, akal, maruah, kemudian harta benda. Yang kelima, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ala Sayyidina Muhammad. Ada 5 perkara yang Islam jaga hak manusia. Yang tak boleh manusia lain ceroboh dia. Itu sebab tindakan Ammar bin Yasir menjaga dirinya, keselamatan dirinya daripada diteruskan siksaan ke atas dirinya, maka Ammar bin Yasir mengikut kehendak mereka. Macam mana Ammar bin Yasir turut, kita kata bila disuruh kepada diri dia untuk kembali kepada agama kafir, maka mulut saja yang sebut. Sedangkan hatinya tetap teguh dengan keimanan kepada
Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, masya-Allah, tabarakallah. Maka pada saat itu ramai di antara mereka yang rasa bersalah dan bimbang dengan ucapan Ammar bin Yasir. Mereka bimbang. Ammar bin Yasir telah pun tergolong dalam golongan orang-orang yang murtad. Jadilah perbincangan ketika itu dengan tindakan Ammar bin Yasir. Lalu mereka pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun menceritakan peristiwa yang berlaku kepada Ammar bin Yasir. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, muslimat, bagaimana dengan hatimu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mana engkau mengucapkan perkataan tersebut, maksud kata perkataan murtad, kembali kepada kafir tadi ni. Macam mana ketika tu suasana hati Ammar bin Yasir? Apakah dia menyebut dengan rela, dengan suka, ataupun lapang dada dia bila dia kata dia keluar daripada Islam? Maka ketika itu Ammar bin Yasir pun mengatakan bahawasanya pada saat itu saya tetap tenang dengan keimanan. Walaupun mulut melafazkan kekafiran, tetapi hatinya sangat tenang dengan keimanan. Selesa dengan iman. Maka dia mengatakan, saya tetap tenang dengan keimanan ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab keraguan yang ada pada orang ramai pada saat itu atas kemurtadan ataupun lafaz kafir daripada saudara Ammar bin Yasir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya mereka menyiksamu lagi, maka lakukanlah perbuatan itu. Rasulullah bahkan mengatakan kepada Ammar bin Yasir, selagi mana ataupun ketika mana mereka menyiksamu lagi, maka tak mengapa kalau kamu katakan ayat yang sama kepada mereka. Demi untuk menjaga apa? Menjaga keselamatan dirinya. Menjaga nyawa dirinya. Allahu Akbar. Maka dengan demikian itu, akhirnya menjadi kelonggaran. Rukhsah di sini maksudnya muslimat adalah kelonggaran. Ataupun kita sebut keringanan. Kepada orang-orang yang mengalami hal yang serupa. Macam kisah Ammar bin Yasir. Ada orang muslimat dalam suasana keluarganya yang kafir, tiba-tiba dia seorang dia Islam. Ada keluarga tadi dia menyiksa keluarganya. Maka untuk menjaga keselamatan dirinya, dia boleh melafazkan hal kekafiran tersebut sedangkan hatinya cenderung kepada Islam. Rasulullah pun memberi kebenaran kepada Ammar bin Yasir untuk lakukan hal itu berkali-kali. Walaupun hatinya tetap kepada Islam. Allahu Akbar, masya-Allah, tabarakallah. Namun ada lagi satu kisah yang lain muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam kisah Ammar bin Yasir melafazkan kekufuran namun hatinya tetap kepada Islam. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahawasanya bila lafaznya kafir kerana dipaksa, maka hatinya tetap Islam, maka tidak jatuh murtad ke atas dirinya. Tidak ada jatuh hukum kepada orang yang murtad. Hukuman-hukuman kepada orang yang murtad tidak akan jatuh kepada diri saudara Ammar bin Yasir. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kita faham bahawasanya orang yang dipaksa sedangkan dia berada dalam keadaan yang darurat, maka dia boleh melafazkan kekafiran asalkan hatinya tidak kembali, tidak tenang untuk kembali kafir. Bahkan hatinya tenang dengan Islam. Tenang dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Berbeza dengan Sayyidina Bilal bin Rabah. Sayyidina Bilal ni sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak mati lagi pun. Dia sudah terkenal, tapak kakinya sudah pun bergegar di sana, di dalam syurga sana. Pernah satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Sayyidina Bilal, wahai Bilal, apa yang kamu telah lakukan? Amalan apa yang telah kamu lakukan? Kerana apa? Aku mendengar bunyi tapak kakimu di syurga sana. Maka Sayyidina Bilal mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawasanya, saya sebut mafhum muslimat, bahawasanya tidak ada amalan yang dia lakukan kecuali adalah ketika mana selesai dia berwuduk, maka dia akan menunaikan solat 2 rakaat. Solat wuduk 2 rakaat.
Masya Allah, tabarakallah. Hanya kerana amalan tersebut, muslimat yang dirahmati oleh Allah, terkenal tapak kakinya. Memang Rasulullah SAW terdengar di syurga, sedangkan Sayyidina Bilal belum lagi meninggal dunia. Allahu Akbar. Maka Sayyidina Bilal ini, waktu mana disiksa seperti mana berlaku kepada Ammar bin Yasir, Sayyidina Bilal bahkan diletakkan batu yang berat di tengah-tengah padang pasir, dipanas terik mentari, dibuka baju Sayyidina Bilal, kemudian diletakkan batu yang panas di atas badannya. Maka ditawarkan kepadanya sama ada memilih untuk kafir ataupun tetap dengan Islam. Maka Sayyidina Bilal tidak lain dan tidak bukan, kata Sayyidina Bilal, Allah ahadun ahad. Ahadun ahad. Masya Allah, tabarakallah. Sayyidina Bilal memilih untuk tetap kepada menyebut untuk memilih Islam, walaupun dirinya terancam. Jadi kedua-dua fenomena ni kita tengok muslimat, tidak ada yang salahnya. Apa berlaku kepada Sayyidina Ammar bin Yasir, apa berlaku kepada Sayyidina Bilal bin Rabah, kedua-dua peristiwa ini memberi satu ibrah yang cukup besar kepada kita. Bahawasanya di segi hukum, orang yang menyatakan kekafirannya sedangkan hatinya dalam keadaan tenang kepada Islam, kepada iman, maka dia tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dinyatakan jelas dalam ayat surah An-Nahl ayat 106 bahawasanya dikecualikan daripada orang yang mendapat azab Allah Subhanahu wa taala. Dikecualikan. Kalau kita kata semua orang yang murtad masuk dapat azab Allah, maka akan ada di sana illa, kecuali kepada orang yang dipaksa untuk kafir sedangkan hatinya adalah Islam. Maka dia bukanlah tergolong daripada golongan orang yang murtad. Kemudian ada juga kaum muslimin yang menolak kekufuran dengan lisan mereka. Mereka lebih memilih mati daripada melafazkannya. Demikianlah yang dilakukan oleh Sumayyah, ibu Ammar bin Yasir. Sumayyah adalah wanita pertama yang syahid dalam Islam. Yang mana walaupun terancam keselamatannya, terancam dirinya, terancam segala maruahnya, maka Sumayyah memilih untuk mati dalam Islam. Maka dia disula oleh mereka, iaitu kafir musyrikin. Ia ditikam dengan tombak pada bahagian kehormatannya sehingga ia gugur syahid. Begitu juga nasib kepada bapa Ammar bin Yasir. Cumanya kita melihat dalam fenomena ini, Masya Allah, tabarakallah, ketiga-tiga mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi siksaan yang dialami oleh Bilal bin Rabah tidak jauh beza. Apa yang berlaku, peristiwa tersebut berlaku juga kepada Ammar bin Yasir. Namun kita melihat keadaan Sayyidina Bilal sebagaimana yang saya cerita tadi itu adalah satu kekuatan yang ada kepada dirinya. Tidak juga menjadi satu kesalahan kepada Ammar bin Yasir. Kemudian kisah Zaid bin Habib Al-Ansari yang menunjukkan hal yang sama ketika mana ditanya oleh Musailamatul Kadzab. Siapa Musailamatul Kadzab ni muslimat? Musailamatul Kadzab ni adalah seorang lelaki yang ada, yang wujud pada zaman Rasulullah SAW yang mengaku dirinya adalah Nabi. Dia mengaku diri dia Nabi, kemudian dia kahwin pula dengan seorang Nabi. Perempuan ada, masa zaman Rasulullah ada yang mengaku diri Nabi. Dia mengaku dirinya Nabi dan dia ada pula seorang perempuan ataupun seorang isteri yang juga mengaku diri Nabi. Maksud kata mereka berkolaborasi. Tengok Musailamatul Kadzab ni dia pun ada pengaruh, si perempuan ni pun ada pengaruh, maka mereka disatukan. Kemudian lagi besarlah pengaruh mereka. Musailamatul Kadzab ni lucunya muslimat, dia cukup jealous dengan apa yang berlaku, dengan pengaruh, dengan orang yang mengikuti baginda sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu ketika ada seorang anak kecil dibawa di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak kecil ini orangnya botak, anak kecil yang tak ditumbuhi rambut. Kemudian bila Rasulullah meludah kepada kepala anak kecil tadi, dihembus kepada kepala anak kecil tadi, maka tumbuhlah rambut yang baik. Kemudian Musailamatul Kadzab ni dia pun buat macam tu juga. Dia pun teringin juga nak buat macam tu. Benda yang sama, yang menyerupai Nabi konon-konon.
Bila diludah saja, satu keturunan kawan tu semuanya botak. Tak tumbuh rambut langsung dah. Berlaku satu peristiwa ketika satu telaga tu tidak ada air. Maka Rasulullah pun meludah dalam telaga tadi, maka air tu naik. Air yang selama ni kering kontang, disebut sebagai perigi buta, maka penuhlah dengan air. Bahkan airnya manis. Kemudian Musailamatul Kadzab dia tengok pula macam tu, dia pun nak buat juga. Dia pun meludah masuk dalam tu. Akhirnya telaga tadi, perigi tadi, ada air tetapi airnya busuk macam air kencing keldai. Allahu Akbar. Nampak dia punya nak tiru cara Nabi. Bila turun saja ayat-ayat Al-Quran menceritakan, kita kata ayat-ayat Al-Quran menggambarkan peristiwa demi peristiwa, Musailamatul Kadzab pun nak ikut juga, nak tiru juga. Dia pun buatlah satu ayat tentang surah, dia kata nak lawan daripada surah Al-Fil. Dia pun buat tentang kisah gajah juga. Dia kata apa sekitar Al-Fil wa ma adraka mal fil. Dia kata khurtum tawil. Dia pun jawab, dia pun buat jugalah ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat dia lah, bukan ayat Quran, ayat-ayat dia yang nak menyamakan dengan Al-Quran. Kita kalau kisah-kisah daripada surah Al-Fil, kita tahu kisah tentera bergajah. Macam mana tentera bergajah ni nak serang Mekah dan sebagainya. Tapi dia cerita pula tentang sifat gajah tu. Itu kata kekurangan yang ada kepada Musailamatul Kadzab yang dia claim diri dia sebagai seorang Nabi. Dia wujud pada zaman Nabi. Tak heranlah muslimat kalau hari ni ramai orang mengaku Nabi. Zaman Nabi pun dah ada orang mengaku Nabi. Apatah lagi zaman sekarang ni. Ramai saja kemunculan yang mengaku dirinya Nabi. Yang mengaku dirinya keturunan Nabi pun ada juga. Wal'ayazubillah muslimat. Allahu Akbar. Kita dengar saja, tengok saja. Jangan kita menafikan juga. Jangan kita menentangnya juga. Kita bimbang jugalah. Kita berlapang dada dalam hal-hal yang macam ni. Kemudian, kata Musailamatul Kadzab, dia menangkap seorang sahabat Rasulullah SAW, iaitu Zaid bin Habib Al-Ansari. Lalu dia kata kepada Zaid bin Al-Habib, apakah kamu yakin bahawa Muhammad adalah Rasulullah? Maka jawab Zaid Al-Ansari, ya, aku yakin. Maka kata Musailamatul Kadzab lagi, oleh kerana tak puas hati kepada jawapan Zaid bin Habib, maka dia kata, apakah kamu yakin aku ini adalah Rasulullah setelah Muhammad? Maka jawab Zaid dengan nada yang sangat tegas, kata Zaid, aku tidak akan pernah mendengar pengakuan dan perkataanmu itu. Maksud kata, Zaid menolak mentah-mentah apa yang diklaim oleh Musailamatul Kadzab. Maka akhirnya, apa yang Musailamatul Kadzab lakukan kepada Zaid tadi ni adalah dengan memotong tubuh Zaid tadi satu persatu. Dia potong organ-organ satu persatu, sedangkan Zaid tu mati dalam keadaan orang yang beriman. Kalau dia nak takut keselamatan ke atas diri dia nak mengaku kafir pun boleh. Tetapi dia pilih untuk mati dalam keadaan orang yang beriman. Masya Allah, tabarakallah. Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kisah-kisah ini rupa-rupanya memberi kebaikan, memberi sangat pengajaran yang sangat besar kepada kita. Dalam akhir zaman, menghadapi fitnah-fitnah akhir zaman ini, kita diuji dengan ujian keimanan, betul tak? Diuji dengan ujian keimanan. Kita menghadapi suasana di mana ramai orang-orang Islam yang dalam masa tak sama, dalam sedar tak sedar mereka melakukan kekafiran dengan rela. Melakukan kekufuran dengan rela. Allahu Akbar, Masya Allah, tabarakallah. Mereka tak dipaksa pun. Contoh, melakukan ritul-ritul agama yang mereka anggap sebagai satu, kita kata, research mereka. Pelajar-pelajar universiti dan sebagainya untuk mencari, kita kata, research dalam perbandingan agama dan sebagainya, tiba-tiba kena melakukan ritul-ritul agama selain pada Islam, maka mereka turut buat dengan rela hati. Perbuatan-perbuatan yang dengan rela hati tanpa paksaan, walaupun mereka katakan itu suka-suka, Allahu Akbar, Masya Allah, tabarakallah, bimbang. Boleh jatuh akidah mereka. Mereka kena bertauhid semula. Kena mengucap semula dengan kalimah la ilaha illallah. Sebab apa? Dalam satu hadis disebut, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah.
Siapa yang akhir kalamnya dengan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Sesiapa yang mati, maksud kata bukan dengan kalimat la ilaha illallah, maksud kata bukan mutlak muslimatnya. Kalimat la ilaha illallah tu maksudnya kalimat keimanan. Kalau mati, kita sebut ya Rafiqul A'la, bagaimana Rasulullah SAW. Waktu Rasulullah nak wafat, Rasulullah tak sebut pun kalimat la ilaha illallah. Tapi Rasulullah sebut ya Rafiqul A'la. Jadi maksud kata kalimat-kalimat tersebut adalah kalimat-kalimat keimanan. Ada orang meninggal, dia akhir kalam dia dengan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah pun tak ada masalah. Yang penting matinya dalam keadaan orang yang beriman. Kita bimbang, tak sempat, tak ingat, tak tersebut disebabkan perlakuan-perlakuan semasa kita hidup ini, perlakuan yang menyimpang pada agama, wal'ayazubillah. Yang kita anggap, ini saya nak suka-suka je. Pergi Halloween dan sebagainya, nak suka-suka je. Nak ikut budaya-budaya orang yang mana akhirnya boleh menjerumuskan kita kepada agama ataupun kepada benda-benda yang murtad. Zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengerahkan tenteranya untuk pergi berperang dengan orang-orang yang murtad. Sebab apa? Mereka murtad kerana apa? Mereka tak nak lagi nak bayar zakat dan sebagainya. Sedangkan zakat ini adalah rukun Islam yang mesti bila dia Islam, dia kena bayar zakat. Bila dia mampu. Bila cukup haul dan nisab, maka dia mesti bayar zakat. Tiba-tiba bila masa setelah mana Rasulullah SAW wafat, ramai di kalangan umat Islam mereka murtad, mereka tak nak bayar zakat dan sebagainya. Cepat saja Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bertindak untuk membunuh orang-orang yang murtad. Allahu Akbar, masya-Allah, tabarakallah. Jadi muslimat, insya-Allah moga-moga Allah Taala memberi kebaikan kepada kita. Kalau ada soalan, insya-Allah boleh kita ajukan. Insya-Allah, silakan muslimat. Ada soalan tak ada? InsyaAllah, Alhamdulillah. Maksud kata semua faham lah. Semuanya faham, insyaAllah. Moga-moga Allah Ta'ala memberi kefahaman, kekuatan, keimanan kepada kita, agama kita, ketaatan kita, istiqamah kita, mujahadah kita untuk mempertahankan iman kita dengan sebaiknya. Rajin-rajinlah kita untuk menuntut ilmu. Moga-moga Allah Ta'ala kurniakan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita, insyaAllah. Jadi akhir kalam muslimat, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amin amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.